Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan talaqi online kita pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-32 malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang fiqh, ilmu fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Mang, pihak penganjur, pentalaki kitab Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mana? Ha? Okey. Katanya wal masyhur wujubul ihtiyaq fayahrumul wat'u wa massul mushaf wal qira'atu fi ghairi salah wa tusalli al fara'id abada wa kadha an-naflu fil asah. Ni kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mutahayyirah, yang mana kita sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ketika mana seorang perempuan keluar darah melebihi 15 hari 15 malam secara bersambung tanpa berhenti, maka perempuan tersebut telah bercampur di dalam darahnya, dalam darahnya itu haid dan suci. Kita boleh faham bercampur dalam darahnya itu adalah haid dan suci, sebab darah istihadah hukum dia suci. Untuk menentukan berapakah tempoh haid dan tempoh sucinya, maka perlu kita kena tengok keadaan-keadaan ataupun kedudukan dia. Keadaan dia itu sendiri. Perempuan yang dapat membezakan sifat darah, yang dimaksud dapat membezakan sifat darah adalah darah keluar lebih daripada satu sifat, dua sifat. Dan yang dimaksud dengan sifat darah di sini, ia merangkumi warna, bau dan pekat cair. Jadi darah yang melepasi 15 tanpa berhenti, kalaulah perempuan tersebut
dapat membezakan sifat darah, maka hukumnya adalah darah yang kuat itu adalah haid, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Dan perempuan tersebut tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan pada hari yang ke-16, 15, hari yang ke-16. Baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Baik. Jadi apabila kita hukum darah kuat tu adalah haid, darah lemah tu adalah istihadah, jadi bermakna sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh darah lemah tu wajib kena qada balik. Manakala puasa tak kira lah haid ke tak haid ke, tetap wajib kena qada. Okay, jelas. Dan sebenarnya masalah hak yang darah kuat dihukumkan haid, darah lemah dihukumkan istihadah, dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia yang pertama, darah kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Syarat yang kedua adalah darah kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga adalah darah lemah jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dan hukum ini sama bagi perempuan yang kali pertama datang haid ataupun pernah dah datang haid sebelum daripada ni. Maksudnya menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang darah melepasi 15 hari, dia perlu kena dahulukan tamyiz perbezaan yang terdapat pada sifat darah berbanding dengan adat. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiganya adalah perempuan yang kali pertama datang haid dan dia tidak dapat membezakan sifat darah kerana darah datang di atas satu sifat, ataupun dapat membezakan sifat darah tetapi tidak cukup syarat tamyiz, maka haid dia adalah sehari semalam mengikut pandangan mu'tamad. Kalau darah dia keluar berterusan, maka 29 hari itu adalah istihadah. Begitulah daur dia, sehari haid 29 hari istihadah, sehari haid 29 hari istihadah. Okey, 3. Yang keempat, perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, tiba-tiba bulan ni datang melepasi 15 hari dan dia tidak melihat ataupun dia melihat darah saat itu bukan di atas satu sifat. Darah hanya satu sifat daripada hari pertama sampai hari yang ke-16 ataupun lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka perempuan ni perlu kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Kembali kepada adat, kadar dan waktu. Baik. Okey, boleh faham. Berapa dah? 4. Yang kelima, perempuan yang kita suruh dia kembali kepada adat, kadar dan waktu, tiba-tiba dilupa adat dan waktu dia. Dia lupa kadar dan ataupun dia lupa adat dia. Sama ada dia lupa kedua-dua, kadar dan waktu, ataupun dia lupa kadar saja ingat waktu, ataupun lupa dia ingat waktu saja lupa kadar, maka kesemua ini dinamakan sebagai mutahayyirah. Cuma mutahayyirah mutlaqah, dia merujuk kepada hak yang lupa adat, kadar dan waktu. Maka ada satu pandangan mengatakan perempuan mutahayyirah hak yang lupa adat dia, kadar berapa, waktu mana datang haid dia lupa, maka hukum dia adalah seperti perempuan hak yang kali pertama datang haid. Maksudnya haid dia adalah sehari semalam. Faham? Ini satu pandangan. Tapi pandangan yang masyhur, ni hak yang kuat ni, hak yang mu'tamad adalah wujubul ihtiyat, wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat ni ia lain daripada ihtiyat dalam bab orang puang mustahadah hendak sembahyang, dia kena ambil langkah ihtiyat. Faham tak yang? Lain tu. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Faham? Lagu mana? Ihtiyat ni berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada. Fayahrumul wad'u, maka haram wati, haram bersetubuh. Tak boleh bersetubuh. Dalam bab bersetubuh tak boleh. Sebab dia? Sebab darah tersebut ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Ada kemungkinan istihadah. Maka tidak boleh bersetubuh. Wa massul mushafi, dan haram menyentuh mushaf. Wal qira'atu fi ghairi salah, dan baca Quran pada selain daripada sembahyang. Dalam sembahyang tu mestilah. Tidak nak sembahyang mana kalau dia baca Quran, kerana salah satu daripada rukun sembahyang adalah baca Fatihah, jadi dimaafkan dalam sembahyang.
Wa tusallil fara'idha abadah. Dan dia kena sembahyang fardu abadan selama-lama. Sembahyang fardu kena sembahyang sokmo-sokmo. Tapi biasa orang puang gini ni dia bukan sampai ke mati. Jadi gini. Faham? Adalah 2-3 bulan. Apa tu berhenti. Dan berhenti tak apa dah benda. Kira dia. Kira baru pula sebab putus dah. Jelas kan? Wakadhan naflu fil asah. Seperti ini juga. Sembahyang sunat fil asah. Mengikut kaul asah. Maksud wakadha. Maksudnya harus dia sembahyang sunat. Sebagaimana boleh dia sembahyang fardu. Bukan hanya boleh sembahyang fardu sahaja. Bahkan sembahyang sunat pun boleh. Wa taghtasilu kulli fard. Dan dia kena mandi untuk setiap fardu. Bukan setakat berwuduk. Mandi untuk setiap fardu. Kerana setiap waktu kemungkinan darah berhenti. Faham lagi? Faham lagi? Maksudnya kemungkinan darah haid dia berhenti pada setiap waktu kan. Maka sebab itulah wajib dia kena mandi untuk setiap fardu. Nak sembahyang fardu mandi. Nak sembahyang fardu mandi. Dan perbuatan ni dilakukan oleh sahabiat Rasulullah yang terkena istihadah. Setiap kali nak sembahyang dia mandi. Melainkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut kalau dia ingat hak lepas dah haid dia berhenti pada waktu tertentu. Contoh haid dia berhenti hak lepas dah ingat mandi sebab nak sembahyang maghrib. Jadi hanya dia kena mandi untuk sembahyang maghrib saja. Berpandukan kepada adab dia mandi untuk sembahyang maghrib sebelum daripada ni. Boleh faham? Jadi sembahyang lain tak perlu mandi. Hak yang kata kena mandi untuk setiap fardu ni, untuk setiap fardu hak dia kata wajib kena mandi untuk setiap fardu adalah sekiranya dia tak ingat agak bila berhenti, masa mana berhenti agak. Hak lepas dah hak dia tak ingat. Kadang-kadang dia tak ingat kadar haid sebelum daripada ni, waktu mana dia tak ingat. Tapi dia ingat bila mula dan bila berhenti. Ingat kadar tu. Kadang-kadang ingat belaka. Dah ingat belaka memang kena mandi setiap fardu. Tapi kalau ingat mana kau berhenti, maka hanya wajib dia kena mandi pada waktu tersebut saja. Okey, nampak kan? Wa tasumu Ramadhan, dan berpuasa ia pada bulan Ramadan. Dia berpuasa pada bulan Ramadan. Thumma syahran kamilain. Kemudian sebulan yang sempurna kedua-duanya. Bulan Ramadan dan sebulan yang sempurna. Maksudnya Ramadan 30 hari. Lepas tu 30 hari selepas daripadanya pula. Itu makna kamil. Kamil ni cukup 30. Tu kalau Ramadan 30. Kalau Ramadan 29 takkan nak puasa 30. Okay, boleh faham? Jadi apa dia puasa? Berapa bulan dia puasa? Berapa bulan? 2 bulan. Fayahsulu min kullin arba'ata ashar. Maka hasil dah daripada setiap. Kullin ay kullin minasyahrain. Kulli wahidin minasyahrain. Daripada setiap satu daripada 2 bulan tersebut, hasil ni dapat arba'ata asyara, 14 hari. Tengok. Jadi 14 hari dapat daripada setiap bulan. Jadi capur berapa? Capur 10 sekali. Jadi capur jadi berapa? 28 hari. Dia puasa 2 bulan hanya boleh 28 hari je. Maksud dia hanya boleh 28 hari. Hak yang diyakini sah, puasanya 28 hari. Hak yang selain daripada 28 hari, kalau puasa 60 hari, 32 hari lagi tu tidak yakin sah. Mungkin sah, mungkin tidak. Faham tak ini? Mazid faham? Sebab ni. Sebanyak-banyak hit berapa hari? 15 hari. Sebanyak-banyak hit 15 hari. Jadi kalau dia puasa sebulan 30 hari, hak yang yakin betul-betul sah 14 hari je. Hak 16 hari tak yakin sah. Sebab dia
Sebanyak-banyak hit berapa hari? 15 hari. Di 15 hari ni, dia boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Boleh faham tak? Boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Ini boleh faham? Ha? Kalau dia start darah pukul 10 pagi, 1 hari bulan, 15 hari, 15 malam pukul apa? 10 pagi, 16 hari bulan. Okey, boleh faham? 15 hari, 15 malam dia boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Okey, boleh faham? Jadi kalau dia puasa 30 hari, jadi bermakna hak yang yakin betul-betul sah pagi. 14 hari je. Hak 16 hari ni tak yakin sah. Ada tak kemungkinan sah? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak sah. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi bermakna boleh 14 hari hak yakin sah. Kena puasa pula 10 hari. Sebab dia untuk qada balik hak yang tidak diyakini sah. Jelas. Jelas tak? Ini qada. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Kalau dia qada pula sebulan lagi, maka boleh berapa hari pula? Boleh 14 pula. Jadi kalau puasa 30, jadi baki berapa hari lagi? 2 hari. Jelas. Kalau puasa 29, dia pun puasa 29. Jadi hak yang yakin sah hanya 13 hari sahaja. Betul tak itu? Sebab 16 hari mungkin sah, mungkin tidak. Jelas tak? Nampak kan? Jadi apabila 13 hari hak yang dia kini sah, maka tinggal lagi 16 hari hak yang perlu dia qada. Betul tak gitu? Maka dia puasa pula sebulan, dapat berapa hari? Dapat 14. Baki lagi 2 hari. Nah, jelas. Hak 2 hari ni yang kena qada buat ni. 2 hari nak qada buat ni. Sebab dalam sebulan tu 16 hari tidak yakin sah. Ya, jelas. Nampak tak? Okey, cara dia kan Thumma tasumu min 18. Cuma dia adakah wajib dia qada segera? Dah, tidak wajib qada segera. Faham? Sebab setiap puasa yang ditinggalkan kerana ada keuzuran tidak wajib qada segera. Jelas tak? Lepas tu thumma, kemudian tasumu, berpuasalah ia min 18 daripada 18. Daripada 18 hari. Bukan dia puasa 18 hari, dia puasa daripada 18 hari. Yang mana 18 hari tu salatatan awalah 3 hari pada awalnya. Wa salatatan akhirah dan 3 hari pada akhirnya. Nampak tak Mezi? Berapa buat gitu? Tengok perhati molek. 3 hari awal, 3 hari akhir. Jadi 1, 2, 3 dia puasa. Faham? Pada hari keempat apa dah puasa pun? 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke 10. Lepas tu lagi yang kena puasa pula 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Faham? Dapat 2 hari hak yakin. Kali buat gitu yakin dapat 2 hari. Sebab dia, berarti molek. Berarti molek Randy. Kalau hik mari pada hari yang pertama. Tu. Jadi sah tak hari pertama? Dah sah, hari kedua sah tak? Ketiga sah tak? Sebanyak-banyak berapa hari? 16. Jadi bermakna hari ke-17 dapat 18 dapat. Dapat tak dapat 2 belakang? Kalau hit mari hari yang kedua. Jadi medang tak hari pertama. Lepas tu hari biasa lagi. Hari ke-18 lagi. Kalau mari hari ketiga. Hari pertama, hari kedua dah. Tak gitu? Faham lagi? Jelas tak? Jelas. Kalau mari hari keempat. Dapat? Dah 3 hari. Maksudnya ada yang sekurang-kurang yakin 2 hari. Dia apa 13, 14, 16, 17, 18 kena puasa? Sebab gini. Kita terima dia. 13, 16, 17, 18, 1, 2, 3. Sebab kan okey, katakanlah hik mari 16 bulan sebelum. Faham lagi? 16 bulan sebelum yang akan habis berapa? 16 kira dah jadi dah. 17 dah jadi, 18 dah jadi, apa? Satu je.
Kan 16 hari kan? Faham tak Fendi? 16 bulan sebelum, hari ke-16 hari. Jadi nak sampai ke 30, 15 hari situ kan? Lepas tu, hari pertama je, jadi 16. Dah tak 2 hari. Tak apa kan? Faham? Jelas tak? Okey, kalau bagi hari ke-16. Sebab apa kena ambil 16? Sebab takut bulan hak sebelum. Ia lajuk sampai ke dia? Hari pertama. Okey, jelas tak? Jelas tak? Dapat tak lagi? Faizi? Okey, dapat tak? Okey, kalau dia bagi pada 17 bulan sebelum. 17 bulan sebelum. Faham? 17 bulan sebelum. Sebagai contoh. Jadi, jadi kalau 17 bulan sebelum, ni pun kira 17 agak. Jelas tak? Jelas tak? Sama kan? Jadi, 6 dah dapat. 3 dapat. Nah, jelas tak? Sebab ia akan jatuh 2. Jelas tak? Berarti molek. Apa kan? Maksudnya, kalau dia buat puasa 6 hari dalam tempoh 18 hari, 3 awal, 3 akhir, maka pasti akan yakin sah 2 hari. Hak lebih daripada tu, mungkin sah, mungkin tidak. Faham? Jelas tak? Adakah wajib dia kena qada selalu? Tidak. Kerana hak yang ditinggal apabila ada keuzuran, tidak wajib qada dengan segera. Betul? Wajib ya. Sebab dia tidak boleh lebih lah, kau tahu kan? Fayahsulul yawmanil baqiyan, maka hasilah 2 hari yang berbaki. Jadi pahala lebih orang ni. Pahala lebih. Pahala lebih dia. Banyak hari dia puasa. Okey, fayahsulul yawmani al-baqiyan. Katanya wa yumkinu qada'u yawmin bi shawmi yawmin thumma ats-tsalitsa was-sabi' 'ashar. Dan mungkin qada sehari, boleh qada sehari bi shawmi yawmin, dengan puasa sehari, thumma ats-tsalitsa was-sabi' 'ashar, kemudian hari yang ke-13 dan hari yang ke-17. Tak? Kalau nak qada sehari, saat ni kan baki 2 hari kan? Kalau baki lagi sehari, maka dalam tempoh 17, dia puasa 3 hari je. Faham tak lagi? Dia puasa sehari. Baik. Hari pertama, kemudian hari yang ketiga. Lepas tu kemudian hari yang ke-17. Nampak tak? Sebab apa buat gitu? Hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Sebab kalau mari hari yang pertama, dia akan berhenti hari yang ke-berapa? Setinggi-tinggi. Hari yang ke-16. Dah nak hari ke-17. Kau datang hari yang kedua, boleh tak? Hari pertama? Boleh. Jelas. Kalau datang pada hari yang ke-13, hari yang ke-13, 13, 14, 15, dah hari pertama tu. Jelas. Jelas kan ni? Kalau datang pada hari yang ke-17, dan hari yang ketiga, hari yang ketiga. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kat mana-mana dan sehari, maksudnya yakin sok sehari. Ni payah sikit Bukan payah ni, payah nak nampak. Nak taswir warna masalah. Kalau orang nak kabur, pening gitu sungguh. Jangan main. Sebab anak raya atas pengalaman. Kita fikir bekok pada. Kita fikir bekok pada. Kok mana kok ni? Bekok pada, tahu bekok pada. Kita fikir. Baik. Okay, habis. Seterusnya kata wa in hafizat syai'an falil yaqini hukmuh. Dan jika ingatlah ia, perempuan al-mustahadah tadi, ingat syai'an, akan sesuatu. Kan tadi dilupa belakang, ada dia kadar dan waktu. Kalau ingat sesuatu, maksud ingat sesuatu, mungkin ingat kadar saja, lupa waktu, ataupun ingat waktu saja, lupa kadar. Maka falil yaqini hukmu, maka bagi hak yang yakin hukumnya. Hukum hak yang yakin lah.
Kalau yakin suci, maka dia ambil hukum suci. Kalau yakin haid, dia ambil hukum haid. Jelas tak? Jelas tak? Okey, sebagai contoh. Kita buat contoh. Berarti mana? Orang puan ni, dia datang darah lebih daripada 15 hari. Start daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16, satu sifat. Kita tanya awak sebelum ni pernah datang darah? Dia kata pernah dah. Dah ada awak berapa? Dah ingat. Dia ingat langsung, kadar dengan waktu. Hidup memiliki, ingat. Ingat. Boleh? Ingat je. Hari pertama saya suci. Hari pertama saya suci. Faham? Hari pertama saya suci. Lepas tu haid saya tu 5 hari. Dia ingat dia? Kadar. Hari pertama dia suci. Lepas tu hari kedua dah ingat. Hari ketiga dah ingat. Tapi hak 5 hari ni dia berlaku dalam tempoh 10 hari hak yang pertama. Okay, boleh faham? Dia berlaku dalam tempoh benda 10 hari pertama. Kalau ingat kadar, boleh khabar pula berlaku dalam tempoh mana? Okey, apa? Kalau ingatlah 5 hari tapi dah khabar awal ke tengok. Jadi hak tu tak pakai awal dah ingat. Maka cakap kita tak pakai awal. Maksudnya tak boleh jadi. Dah boleh ambil kira. Sekarang ni kena tahu secara kasar duduk dalam kawasan mana. Okey, boleh faham kan? Oh, ingat dalam lingkungan hari pertama saya yakin saya suci. Cuma hari kedua sampai hari ke-10 tu saya tak ingat. Faham? Tapi dalam lingkungan sebab hari ke-11 tu memang saya yakin suci. Hari ke-11. Hari 1 saya yakin suci. Hari ke-11 saya yakin suci. Cuma haid saya 5 hari. Okey, boleh faham? Jadi bermakna hari pertama yakin suci kena ambil hukum suci. Hari ke-11 ke atas hukum suci ambil yakin suci maka ambil hukum suci. Okey, tinggal lagi hari kedua sampai ke hari ke-10. Oleh kerana dia khabar haid dia saat itu 5 hari. Berarti molek. Oleh kerana dia khabar haid dia berapa hari? 5 hari, jadi bermakna hari yang ke-6 yakin haid. Betul tak hari ke-6 yakin haid? Kenapa tak hari ke-6 yakin haid? Hari ke-6 saja yakin haid. Sebab kalau haid bagi hari yang kedua, hari kedua, 3, 4, 5, 6. Faham? Jadi hari ke-6 kat mana-mana memang haid. Kalau mari hari kedua, hari pertama, saat ni mari hari kedua kan? 2, 3, 4, 5, 6. Sebab 5 hari kan? Kalau mari hari kedua, hari ketiga. Jadi hari kedua bukan haid. Jadi bermakna hari kedua tu mungkin haid, mungkin tidak. Jadi jadi kita ada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita ada 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh? Kalau haid mari hari yang kedua, jadi dia akan berhenti pada hari yang ke-6. Kalau mari hari ketiga, mungkin tak mari hari ketiga. Mungkin mari hari yang ketiga kan? Akan berhenti hari ke-7. Jadi bermakna hari kedua bukan haid. Jadi bermakna hari kedua mungkin haid, mungkin tidak. Hari ketiga mungkin haid, mungkin tidak. Hari keempat mungkin haid, mungkin tidak. Hari kelima mungkin haid, mungkin tidak. Tapi hari ke-6 tak mungkin. Sebab dia tidak mungkin. Benda 5 hari tapi hari ke-6 bukan haid. Sebab dia apabila 5 hari, mesti hari ke-6, 7, 8, 9, 10. Faham? Hari ke-9, hari ke-10 mungkin haid, mungkin tidak. Faham? Hari ke saat ni 10 kan? 9, 8, 7 mungkin haid, mungkin tidak. Hak yang yakin haid saja benda. Hari ke-6 ni. Nampak tak Fazi? Nampak kan? Dari kata dari 9 sampai ke 10. Jadi kita ambil dia kata 5 hari kan? 9, 2, daripada 2 sampai ke 10. Jadi kita ambil 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita ambil daripada 10 pula. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi kat mana 6 kena. Mari kat ni pun kena, mari kat ni pun kena. Okey, boleh faham? Jadi bermakna 6 tu adalah yakin haid. Maka dia mengambil hukum haid. Jelas? Kita ada yakin suci dia ambil hukum suci, yakin haid dia ambil hukum haid.
Baik. Wahia dan iaitu perempuan tersebut fil muhtamali. Pada waktu muhtamal, boleh jadi. Boleh jadi suci dan boleh jadi haid. Iaitu hari yang ke 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kahaidin fil wati, seperti perempuan yang haid pada wati. Wa tahirin fil ibadati, dan seperti perempuan yang suci pada ibadat. Maksudnya dia kena mengambil langkah ihtiyat. Hak yang kita cerita tadi. Okey, boleh faham? Kalau ada kemungkinan haid, kemungkinan tidak, maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Hak yang yakin suci ambil hukum suci. Hak yang yakin haid ambil hukum haid. Tempat hak yang ihtimal suci dan ihtimal haid, dia kena ambil hukum haid. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Sila. Tempat hak yang yakin haid ambil hukum haid. Tempat yang yakin suci ambil hukum suci. Tempat hak yang ihtimal haid, ihtimal suci, kena ambil hukum langkah ihtiyat. Okey, boleh faham? Wa in ihtamala inqita'an wajib al-ghusl li kulli fard. Dan jika ihtimal akan terputus darah. Ihtimal darah berhenti. Kalau ihtimal darah berhenti, maka wajib mandi untuk setiap fardu. Faham? Okey, hari ke berapa? Mungkin darah berhenti. Ihtimal darah berhenti pada hari ke apa bermulanya? Hari ke berapa? Feli. Hari ke-6 yakin haid. Hari ke-7 lah. Hari pertama mungkin darah berhenti situ. Dah suci kan? Hari kedua mungkin. Ya, hari ketiga tidak mungkin. Hari keempat tak mungkin. Hari kelima tak mungkin. Hari ke-6 tak mungkin sebab yakin haid. Hari ke-7. Okay, boleh faham? Hari ke-7 ada ihtimal darah inqita' di situ. Jadi apabila hari yang diihtimal darah inqita', maka hari itu saja hak yang wajib mandi untuk setiap fardu. Jelas tak? Mungkin tak darah berhenti pada hari kedua? Tidak mungkin. Hari kedua hanya mungkin bermula darah di situ. Hari ketiga mungkin bermula darah di situ. Hari keempat mungkin bermula darah di situ. Hari kelima mungkin bermula darah di situ. Hari keenam mungkin bermula darah di situ. Tidak mungkin dalam tempoh 5 hari ni darah berhenti. Bila mungkin bermula darah berhenti? 7, 8, 9, 10. Faham? Dalam tempoh 4 hari ni, maka wajib dia kena mengambil, mesti dia kena mandi untuk setiap fardu. Langkah ihtiyat tu bukan hak ni saja. Orang ada bolok kali nampak dah? Jelas dah? Okey. Macam tadi kalau ingat waktu berhenti, ikut waktu. Macam tadi oh, dia ingat lepas dah darah berhenti kat garik. Sembahyang garik dia mandi. Maka ni hanya sembahyang garik je dia mandi sama dengan hak yang kita bincang tadi. Okey, Abi. Katanya wal azharu anna damal hamil wan naqa'a baina aqallil haidhi haidun. Al-azhar, pandangan al-azhar adalah anna damal hamil, bahawasanya darah perempuan yang mengandung. Darah perempuan yang mengandung, tu yang pertama. Wan naqa'a, dan suci baina aqallil haidhi, di antara. Mana suci di antara? Ya, naqa' ni tidak ada darah. Tidak ada darah di antara dia celah. Aqallil haidhi, sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Bukan mesti sekurang-kurang haid, ke atas, samalah. Naqa' di celah sekurang-kurang haid. Naqa' yang berlaku di dalam tempoh sehari semalam. Sehari semalam darah. Okay, boleh faham? Kalau di antara naqa' sekali darah campur jadi sehari semalam je, itu bukan haid. Sebab sekurang-kurang haid adalah sehari semalam tempoh darah.
Ingat tak kita bincang dah sebelum ni? Ingat tak kan? Faham tak, Mezi? Okey. Al-Azhar adalah darah perempuan yang mengandung. Perempuan yang hamil. Dan naqa' di antara dicelah sekuang-kuang haid. Sama juga sebanyak-banyak haid. Kebiasaan haid. Naqa' yang berada di celah-celah satu darah haid. Okey, hak tu lebih mudah nak faham. Maka hukum dia adalah haid. Dia nak cerita benda, darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, hukum dia adalah haid. Ini al-azhar. Jadi bermakna muqabil al-azhar, darah yang keluar daripada perempuan mengandung, bukan haid. Dan muqabil al-azhar ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Pandangan majoriti ulama fiqh. Namun di sana, ada sebahagian ulama fiqh yang lain daripada mazhab Imam Syafi'i, sehingga kan ulama fiqh dalam mazhab Hanbali sekalipun, mazhab Maliki berpandangan seperti mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, antaranya Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, tak silap ingat, dia berpandangan sama dengan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dengan syarat. Dengan syarat darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung saat itu cukup syarat haid. Cukup sehari semalam. Dan tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Sifat-sifat darah seperti sifat darah haid. Okay, boleh faham? Maka dihukumkan sebagai darah haid. Ini menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah perempuan yang hamil adalah darah haid? Kerana darah yang keluar daripada perempuan yang hamil mungkin darah haid dan mungkin darah istihadah. Tak gitu. Darah istihadah adalah darah penyakit. Pada asalnya orang saat itu sakit ke sihat? Sihat. Okay, boleh faham? Selama tidak jelas dia mempunyai penyakit tertentu, maka dia adalah sihat. Maka sebab itulah darah yang keluar daripada dia tidak kita hukumkan darah istihadah, kita hukumkan darah haid. Tapi dengan syarat, cukup syarat-syarat darah haid. Okey, jelas? Okey, habis. Wan naqa'a baina aqallil haidhi haidun. Dan suci di antara sekurang-kurang haid adalah haid. Maksud lagu mana? Tengok contoh. Seorang perempuan dia datang darah selama 10 jam. Lepas tu berhenti. Berhenti 2 hari, mari pula 15 jam. Semua sekali darah berapa hari? Berapa? 25 jam. Faham? Cukup tak sehari semalam? Cukup sehari semalam. Maka darah tu darah benda? Darah haid. Naqak yang berada di celah 10 jam dengan 15 jam, 2 hari saat itu, juga dihukumkan haid. Ini mengikut qaul as-sahab. Okay, boleh faham? Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila tempoh naqak itu adalah haid, maka di situlah wajib perempuan yang telah berpuasa pada tempoh naqak itu qada balik puasa dia kerana ternyata puasa dia tidak sah. Bila dia semayang, maka ternyata semayang tu sah ke tak? Tak sah. Wajib tak diqada balik semayang? Tak wajib. Kerana benda? Kerana haid. Wajib mana pula. Kalau dia tawaf, maka tak sah tawaf dia. Wajib dia kena tawaf semula. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Kena faham ni? Tengok. Okey, seterusnya kata pengarang kita. Wa aqallun nifasi lahzah wa aktharuhu sittun wa ghalibuhu arba'un. Sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah, satu detik. Dengan maksud setelah daripada perempuan bersalin, tiba-tiba ada darah. Maka darah tersebut adalah darah nifas. Walaupun sikit. Sikit je. Setitik je ada. Darah nifas tu sebab sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah.
Wa aktsaruhu dan sebanyak-banyak nifas situn 60 hari. Lepas tu sebanyak-banyak nifas. Banyak-banyak nifas 60 hari. Wa ghalibu dan ghalib nifas adalah arba'un 40 hari. Kebiasaan nifas 40 hari. Cuma nifas ni benda nifas. Nifas ni adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Dan darah nifas ni bukan hak yang keluar setelah daripada bersalin sahaja. Bukan hak yang keluar setelah daripada keguguran juga darah nifas. Sama ada keguguran saat itu hanya seketul darah ataupun seketul daging. Yang penting hak yang keluar saat itu adalah permulaan penciptaan manusia. Maka ia dikirakan keguguran, maka darah yang datang selepas daripadanya dikirakan sebagai darah nifas. Katanya wa yahrumu bihi ma haruma bil haid. Dan haram dengan sebab nifas ma haruma bil haid, perkara yang haram dengan sebab haid. Jadi setiap perkara yang haram dengan sebab haid, haram juga dengan sebab nifas. Faham lagi? Wa uburuhu wa ubur. Air bagi depan. Bagi depan betul lah. Wa ana ditulis ain bagi data. Wa uburul masjid kita baca gitu kan? Bukan abur kita baca kan? Ubur kan? Wa uburuhu dan benda melepasinya darah nifas sitin 60 hari ka'uburihi aktsarah, seperti melepasinya haid akan sebanyak-banyak haid. Jelas. Maksudnya kalau darah nifas melepasi 60 hari sama dengan darah haid melepasi 15 hari. Maksudnya perempuan tersebut ada darah dia istihadah. Jadi bermakna darah istihadah ada istihadah dalam bab haid dan ada istihadah dalam bab nifas. Perempuan yang mengalami nifas dia tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan setelah darah dia melepasi 60 hari tanpa berhenti. Kalau berhenti sekejap, mari pula lepas daripada 60 hari adalah haid. Ni tak berhenti. Terus sampai ke hari ke 61. Kitabus Salah. Kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan berkenaan dengan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya habis dah bab-haid. Kita habis dah bab-haid. Tapi ni kita masih lagi dalam perbincangan yang panjang berkenaan dengan bab-haid daripada kitab Mughnil Muhtaj. Jadi daripada kitab Minhajul Talibin kita habis dah bab haid dan bab nifas, bab istihadah habis dah. Jadi kita masuk dalam bab baru iaitu bab sembahyang. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Kitabus Salah, kitab pada membincangkan tentang sembahyang. Al-maktubatu khamsun. Sembahyang yang difardukan, yang diwajibkan ada 5. Yang pertamanya az-zuhur. Zuhur. Berarti nak bincang adalah waktu zuhur. Wa awwal waqtihi zawalus syams. Permulaan waktu zuhur adalah gelincir matahari. Matahari di atas kepala, kita pun tengok dengan mata kepala kita, matahari pun gelincir. Gelincir ni maksudnya, boleh di atas kepala, kita tengok dengan mata kepala kita, nampak dia saat itu pergi condong ke sebelah jatuh. Kita tengok,
Oh, gelicir dah. Boleh bayang lah. Pada hakikat gelicir sungguh ke tak? Apa ni? Pada hakikat matahari gelicir sungguh ke tak? Sungguh. Kalau sungguh semua orang nampak gelicir belaka. Orang negeri lain nampak gelicir ke tak? Tak. Faham? Jelas tak? Orang yang dah nampak gelicir lagi boleh bayang ke tak? Kita yang nampak gelicir dah boleh bayang ke tak? Boleh. Jadi kita kena faham ni. Kita kena faham masalah ni. Katakanlah andai kata kita tengok dalam takwim belum lagi masuk zuhur. Tapi kita tengok dengan mata kita gelicir dah matahari. Boleh bayang ke tak? Boleh bayang. Takwim yang buat sekarang ni, yang dibuat adalah berpandukan kepada ilmu falak. Boleh kita nak guna, tak ada masalah, boleh je. Faham? Tetapi asal mana? Asal kita kena tahu asal mana. Hak tu adalah jangkaan. Kajian yang dibuat. Faham? Okey, boleh faham. Tapi hak asal dia asal. Asal tengok. Oh, kita nampak gelicir dah. Boleh bayang. Okey, boleh faham. Wah, susah dia. Di zaman Rasul tak ada takwim-takwim ni pun. Tapi bukanlah bid'ah, bukan bid'ah. Pakai takwim tak ada masalah pun. Cuma kadang-kadang orang kita ni tengok dengan mata tu nampak dah masuk. Tapi jadi takut. Sebab takwim nampak dah masuk lagi. Jadi tak tahu hak mana asal, hak mana tak asal. Jadi dia tak percaya ke mata dia. Dia tak percaya ke mata dia. Dia percaya ke kajian orang lain. Sedang mata dia tengok orang lain dah. Dan orang mana dia percaya ke diri sendiri payah. Jadi apa hak yang diwajibkan kepada kita adalah kita buat sekadar pengetahuan kita. Kita boleh faham. Dan itu hak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sembahyang. Kita tengok okey, boleh bayang. Gitu. Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu siwa dhilli istiwa'i syams. Dan penghujung waktu zuhur adalah jadi bayang sesuatu seumpamanya. Kalau kayu, kita pacok, yang mana kayu tersebut ukuran dia 5 kaki, maka bayang dia jadi berapa kaki? Jadi 5 kaki. Habis waktu zuhur. Tapi siwa dhilli istiwa'i syams. Tapi selain daripada bayang istiwa. Matahari duduk atas kepala. Rembang matahari. Ketika matahari duduk atas kepala. Faham? Selain daripada bayang tu. Bayang serong. Bayang rembang. Bayang tu dia terjadi ketika matahari duduk atas kepala. Kita boleh faham? Ketika matahari duduk atas kepala, yang mana matahari naik ke sebelah kanan sikit ataupun sebelah kiri sikit. Di bayang tu mungkin berada kalau kita letak kayu, mungkin ketika matahari atas kepala, ia akan terbit kanan ataupun sebelah kiri. Yang sepatutnya bayang ia ada benda. Sebelah naik ataupun sebelah jatuh. Sebab matahari naik sebelah naik, maka bayang ada sebelah jatuh. Tak gitu. Matahari duduk sebelah jatuh, bayang ada sebelah ni. Ketika matahari ada atas kepala, okey, itu dipanggil bayang istiwa. Maka ada bayang kanan dan mungkin kanan, mungkin kiri. Tengok kalau matahari naik sebelah kanan, bayang ada sebelah kiri. Matahari naik sebelah kiri, maka bayang ada sebelah kanan. Bayang tu dipanggil bayang dia istiwa. Bayang tu perlu ditolak. Maksudnya kalau bayang istiwa ada 5 eci. Kayu yang kita pacak 5 kaki. Maka dikirakan habis waktu zuhur 5 kaki 5 eci. Jelas tak? 5 kaki 5 eci. Baik. Jadi orang dulu dia boleh ukur pokok ni tinggi mana. Tidak perlu naik atas pokok pun. Hanya kalang se je. Kalang se je. Tapi tunggu waktu. Faham tak ini? Faham tak? Pacok. Masa mana? Masa mana? Tapi kena ada matahari ya. Masa mana kalang dengan ataupun kayu dengan bayang sama. Kita boleh faham? Masa mana? Masa tu dia pun pergi tanda bayang pokok. Oh, panjang ni pokok. Tak perlu kabak. Ke tak faham ni? Juga kan ni? Faham tak? Baik. Katanya wal maghribu bil ghurubi, dan waktu maghrib dengan terbenang matahari.
Oh, kita lahkah. Nak baca lagi waktu asar. Laju kita nak pergi garik dah. Ngatuk kali Wahwa dan itu, jadi bayang sesuatu seumpamanya adalah awal waktil asr. Permulaan waktu asar. Maksudnya apabila habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Wa yabqa hatta taghrub. Dan kekalah ia waktu asri hatta taghrub sehingga lenyap matahari. Sehingga lenyap matahari. Lenyap matahari ni habis licin. Kalau tidak lenyap matahari. Matahari bulat kan? Turun habis. Kalau lenyap separuh, masih lagi ada. Masuk lagi. Waktu maghrib dah habis lagi waktu asar. Dia berbeza dengan keluar fajar. Keluar matahari habis waktu subuh. Keluar je matahari, bukan keluar semua sekali. Keluar je matahari habis waktu subuh. Nampak tak beza? Wal ikhtiyaru alla tuakhkhara. An masir dhilli mithlain. Dan waktu ikhtiarnya, waktu ikhtiar ni waktu ada kelebihan lah. Di waktu, walaupun waktu sembahyang panjang, tapi di sana ada waktu hak yang ada kelebihan, waktu hak yang harus, waktu hak yang makruh, dan di sana ada waktu haram. Jelas tak? Waktu ikhtiar alla tuakhkhara, bahawa tidak dilewat akan dia akan salatul asri an masir dhilli mithlain, daripada jadilah bayang dua kali. Mithlain dua seumpama. Dua kali lah cakap kita. Faham lagi dua kali yang. Kalau kayu yang kita pacok tu 5 kaki, berapa? 2 kali dia. 10. Jadi jangan kita sembahyang asar lebih daripada tempoh tersebut. Okey, boleh faham? Sebab baik sebelum daripada sampai bayang 2 kali. Okey, habis. Wal maghribu bil ghurub, dan masuk waktu maghrib dengan ghurub, dengan terbenam matahari. Apabila terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Wa yabqa, dan kekallah ia waktu maghrib hatta yaghib asy-syafaqul ahmaru fil qadim, sehingga lenyap cahaya yang merah fil qadim, mengikut kaul qadim. Kaul qadim, kaum pandangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berfatwa di negara Iraq. Dan ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Di asalnya pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di negara Mesir. Okey je lah. Namun ada beberapa pandangan Imam Syafi'i yang difatwa di negara Iraq menjadi mu'tamad. Hak yang di negara Mesir tidak menjadi mu'tamad. Kerana ulama yang datang setelah daripada Imam Syafi'i melihat kepada dua pandangan tersebut, pandangan hak yang di negara Iraq lebih kuat daripada sudut dalil. Kedua-dua ada sandaran dalil. Baik. Tapi wafil jadid, dan mengikut pada kaul jadid, yang qadhi bimudhi qadri wudu'in. Habislah ia waktu maghrib dengan berlalu kadar wudu'. Katakanlah wuduk dia berapa minit? 1 minit wuduk dia. Ke 2 minit atau 2 minit. Wa satri aurah, menutup aurat. Berapa minit? Tak 2 minit. Wa adhan, dan adhan tak 2 minit. 6 minit. Wa iqamah 1 minit. 7 minit. Wa khamsi rakaat, dan 5 rakaat. Okey, kata tak 5 rakaat, 7 minit. Sekali 7 minit, 7 minit, 14 minit. 2 kali 15 minit. Terbenam matahari, 15 minit habis waktu maghrib. Kalau kita kat ni contohkan dia, contoh waktu garik dalam pukul 7.20. Dia ni 7 apa ni? Ha. 20 tak je 20 bang. 20 jadi bermakna 7.35 habis waktu garik. Faham? 7.35 habis waktu garik. Tu imam baru duduk ni lemah lotion ke muka ke. Habis dah waktu garik. Baru duduk lemah sapu, lotion.
pakai kering, habis dah waktu garik. Atau mengikut kaul qadim. Dan sebaik-baiknya sembahyang maghrib kena sembahyang awal waktu. Agar kita keluar daripada khilaf. Okay, jelas? Katanya, walau syara'a fil waqti wa madda hatta ghaba syafaqul ahmar jaza ala sahih. Jikalau syara'a, masuklah ia seorang di dalam sembahyang fil waqti dalam waktu. Wa madda dan memanjanglah ia. Ia memanjangkan sembahyang. Baca panjang. Hatta ghaba syafaqul ahmar. Sehingga lenyap cahaya merah di kaki langit. Jaza harus ala sahih. Boleh, tak ada masalah. Masuk isyak. Dibahas surah Baqarah rakaat pertama, surah Al-Imran rakaat yang kedua. Oh. Hari itu pernah makmum belakang. Lepas daripada bisalang, masa cetu seorang-seorang makmum. Benda pun tak kena. Benda tak kena, tak tahu kata tu imam. Tak kena, mana mu baca surah Baqarah dengan Al-Imran tu. Esok tak ada. Tinggal Izzat seorang je jadi makmum. Tu pun telefon suruh bagi. Tak telefon suruh bagi, tak bagi kat jauh. Okey. Qultu berkata adik aku, Al-Qadimu Azhar. Kaul Qadim hak yang lebih azhar. Lebih kuatlah kaul Qadim. Wallahu a'lam. Wal isya'u bimaghibi syafaq. Waktu isya' masuk dengan lenyaknya cahaya merah. Cahaya merah di kaki langit. Lenyap cahaya merah masuk waktu isya'. Dan kalau kita tengok leni, waktu isya' kita leni, dia lepas daripada cahaya merah, dia ada cahaya dia kuning di kaki langit, lepas tu ada cahaya putih. Dia begitu. Dia putih gini, kan? Merah. Lepas merah dia jadi pudar, merah nampak macam kuning. Lepas tu kuning ke pudar. Bukan pudar tu dia panggil putih. Bukan putih cerah cari. Putih. Putih lepas tu gelap katu. Maka itu cahaya selepas daripada terbenam matahari. Cahaya merah, waktu maghrib. Kuning dengan isyak, kuning dengan isyak pula. Kuning dengan putih adalah waktu isyak. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Lain ni kita pakai takwim. Kalau kita tengok kepada kaki langit, memang dia nampak cahaya langsung. Faham? Nampak duduk kaki langit, dia nampak cahaya. Kalau kat kita mungkin sakok pokok, tapi anda duduk laut pun sama. Dah ada cahaya langsung dah. Jadi kita bukan pakai pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam bab ni. Faham? Jadi kalau kita boleh tengok di kaki langit, contoh kita duduk laut ke, tak ada penghalang. Tengok kuning dah boleh bayar syak tak? Boleh bayar syak. Mandi berani tak bayar syak? Pernah tak tengok anda sembahyang syak awal? Anda sembahyang ni? Faham? Berani mula orang takwim. Ada. Takwim tu hanya buatan manusia. Kajian manusia. Faham? Jadi hak yang kita buat juga mengikut apa hak yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Faham lagi? Jelas, mudah je. Cuma ada cuma. Sebaik-baiknya melewatkan sembahyang isyak sehingga lenyap ketiga-tiga cahaya. Faham lagi? Dalam kitab Matan Safinatun Najah dikatakan ni, al-ashfaqu thalath. Syafaq ada 3. Al-ahmaru, wal-asfaru, wal-abyad. Ada syafaq merah, kuning, putih. Al-ahmaru maghribun, wal-asfaru, wal-abyadu isya'un. Syafaq merah adalah maghrib, syafaq kuning dan putih adalah isya'. Lepas tu, وَيُنْدَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاء إِلَىٰ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ. Tapi sunat dia melewatkan sembahyang isyak hingga lenyap kedua-dua syafaq tersebut. Okey je lah. Baik. Seterusnya katanya, وَيَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ, dan kekallah ia waktu isyak hingga kepada fajar. Keluar fajar. Wal ikhtiyar, fajar ni fajar sadiq. Wal ikhtiyaru alla tu'akhkhara an thuluthil lail.
Dan hak yang ikhtiarnya, waktu ikhtiar paling comel adalah tidak dilewatkan isyak daripada 1/3 malam. Kalau kita got lebih kurang dalam pukul 10.30. Jangan lebih daripada pukul 10.30 lah. Wa fi qawlin nisfihi, pada satu pandangan separuh malam. Separuh malam lebih kurang dalam pukul 12.30. Baik. Sebaik-baik begitu. Wasubhu, dan subuh pula bil fajri sadiq, dengan fajar sadiq. Wahwa, iaitu fajar sadiq al-muntashiru daw'u, yang berhamburan oleh cahayanya, mu'taridan, secara melentang, bil ufuk, di ufuk kaki langit. Kan kita ada bujur atau kita ada melentang kan. Wa yabqa, dan kekallah ia subuh hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbit matahari. Wal ikhtiyar, hak yang terpilihnya, hak comelnya, alla tuakhara 'anil isfar, tidak dilewatkan subuh daripada al-isfar. Isfar ni cerah lah, daripada cerah. Tu makna isfar, cerah dah. Kalau cakap kita cerah tanah tapi dah habis waktu, kena dah. Oh, mi duduk tepi kat siapa kalau kita tutup lampu. Baik, tu hak comel. Katanya qultu yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an wal isya'i 'atamah. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada malam esok insya-Allah. Malam esok. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Lepas tu kita ada satu soalan, insya-Allah kita akan cuba jawab. Cuma ana soalan duduk dalam headset ni. Ana buat headset ana ni hak yang kita buat live. Jadi soalan duduk dalam. Okey, kita tengok soalan. Soalannya 12 hari keluar darah, lepas tu hanya 10 hari suci, keluar darah pula sampai 14 hari. Sifat darah dia kuat seperti haid. Bulan depan pun sama, 10 hari je suci, keluar darah pula, cuma hanya 9 hari. Okey, jadi orang puan ni keluar darah 12 hari keluar darah, lepas tu 10 hari suci. Nanti jadi berapa? 22. Tiba-tiba hari yang ke-23 keluar darah pula selama 14 hari. Saya 22 kan, siapa 14 hari pula 36 kan. Okey, jadi darah yang keluar pula pada hari ke-23 dihukumkan sebagai darah istihabah. Kerana benda? Kerana darah tu keluar sebelum daripada dia cukup sekuang-kuang suci. Sekuang-kuang suci berapa hari? 15 hari. Jadi baru suci 10 hari. Jadi bermakna 23, 24, 25, 26, 27, ini dihukumkan istihabah. 28 barulah dikirakan haid yang baru. Okey, jelas kan? Tak apa dah. 28 haid yang baru. Sebab 5 hari ni hukum istihabah kerana nak cukup sekuang-kuang suci. Jadi 5 hari istihabah. Kan dia kata 14 hari keluar pula kan? Jadi bermakna 5 hari istihabah, jadi 9 hari je haid dia. Boleh faham? Lepas tu suci 10 hari, datang pula 9 hari dia kata. Okey, 10 hari. Jadi hak 9 hari tu 5 hari kira suci istihabah, 4 hari je haid pula. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi soalan saudara Amirul Abu Ammar, insya-Allah kita jawab esok. Benda kita tanya bab benda sana, bab nifas. Ustaz, jika darah nifas terhenti pada hari ke-45, kemudian darah keluar pada hari ke-70 hingga 75, boleh dirujuk pada doktor katakan darah tersebut ialah darah nifas yang dah habis keluar sebelum ni. Okey. Dalam masalah menetapkan sebab dia melibatkan ibadat sembahyang, melibatkan ibadat sembahyang. Jadi kena tanya ulama fiqh. Melibatkan ibadat sembahyang kena tanya ulama fiqh. Okey, boleh faham? Melibatkan penyakit baru tanya doktor. Melibatkan ni, jadi dia kata darah berhenti dah sampai hari yang ke-70 tubik darah lagi. Doktor kata mana ada tak soalan ni padang dah. Okey. Jadi keluar pada hari ke-70 hingga 75. Doktor kata masih lagi darah nifas. Dah bukan darah nifas dah. Itu adalah darah istihabah. Ini anak kali pertama dengar ada perubatan, doktor kata darah nifas. Sebab dia kajian perubatan moden yang anda baca lah. Kajian dia di antara 40 dengan 60. Sebab dia sekarang ni sebanyak-banyak nifas 40, nifas 40 pandangan sebagian ulama, 60 sebagian yang lain. Yang mana 40 dengan 60 ni dia mengikut kajian perubatan moden boleh diterima.
kalau mengikut istilah anak kata istilah Allah ni. Tak hei silap. Anak kata istilah Allah. Silap hei. Jadi kalau hak yang 70 75 ayat ni 70 75 tu bukan nifah, dia ke haid. Jadi doktor tu kata nifah tu mungkin diguna perkataan nifah dengan makna haid, sebab dalam luah kan haid nifah juga kan. Faham tak lagi? Nifah pun dalam luah nama bagi haid antaranya adalah nifas. Jadi doktor tu betul dah. Betul dah. Sebab kita pun hukum haid juga. Sebab darah nifas ni sebenarnya darah haid yang berkumpul. Betul tak gitu? Darah haid yang berkumpul. Dia keluar setelah daripada keluarnya anak. Jadi doktor tu kata darah nifas tu betul dah. Kalau dia maksudkan darah nifas itu adalah nama kepada darah haid. Doktor ngaji tu, doktor belajar. Sila anda. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pengajian pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya, insya-Allah kita akan adakan pengajian fiqh korban dan akikah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein pada 23, 29, 17 dan 14 Julai, iaitu kita akan buat 4 siri. 4 siri start daripada hari Rabu ni, lepas tu sehinggalah seterusnya. Jadi bolehlah pakak-pakak share ke grup lain dan juga pakak maklum kepada orang-orang lain. Dan yang keduanya khusus kepada Dom Beluh Gading, Planet Al-Fatihah online Dom Beluh Gading, iaitu siri yang kedua. Siri pertama kita buat dah malam seramai 20 orang. Jadi untuk siri kedua ni kita akan cari juga seramai 20 orang. Dan terbuka kepada lelaki. Untuk sesi kedua ni kita buka kepada lelaki, dan untuk muslimat ataupun orang-orang luar, insya-Allah kita akan buat pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju